Sudah 23. Dan saya ada bagi kehadiran yang juga full di mana kamu berada, sama ada di KMBP atau di rumah. Okey. Saya dipahamkan oleh kerana Penang ni dah masuk fasa yang keempat. Nanti kamu semua perlu berada di KMBP lah. Nanti tunggulah keluar surat daripada KMBP. Alright, jadi saya akan share video macam biasa. Kalau nampak, bagi tahu. Okey, kejap je. Nampak beritahu lah. Okey. Nampak tak? Nampak? Tak nampak? Nampak ke tak nampak? Nampak, saya boleh teruskan lah. Jadi kita akan teruskan dengan soalan nombor 7, chapter 5, states of matter lah. Two tanks, kita ada two tank kat situ. Tank ni bukan kereta kebal. Yang ni tank. Okay, two tanks A and B are connected by a closed valve. Dia ada valve dia kat sini. Okay, dia ada valve kat tengah-tengah tu. Tank A is filled with 7.50 liter of methane gas at 3.5 atm. Semua maklumat dia dah bagi dah. Kalau kita tengok tank A ni nampak 7.50 liter ni, dia punya volume dia ni dalam ni sampai kat sini ni. Tekanan yang dikenakan oleh methane ialah 3.5 atm. Okey. Kemudian sebelah ini ada satu lagi tank yang diisi dengan gas nitrogen. Okay, tank B is filled with 5.75 liter of nitrogen gas at 6.2 atm. Okay, dia memberikan pressure pada tank ini 6.2 atm. Okay. Both tank are held at the same temperature. Sama dengan temperature dia. The valve is then turned on. Dia buka valve ni. Bila dia buka, kita tahu lah gas ni dia tak boleh duduk diam. Dia akan pergi di tank A. Dan yang daripada methane yang duduk kat tank A pun dia akan juga pergi kepada tank B. Dia juga berada di tank B kan. Dia akan menyeluruh. Okay. Allow both of gas to mix. Dia akan mix. Dia akan menempati semua ruang yang dibuka tersebut. Okay, macam tu alkisah dia. Soalan dia, what is the ratio of the number of mole of methane to the number of mole of nitrogen in mixture? Jadi kita kena faham kat sini, mula-mula dia tutup, dia bagi pressure. Dia punya pressure dia, okay. Mula-mula yang methane ini duduk dalam ni, methane dia punya formula dia macam ni. This is tak jalan. Methane macam ni. Kita tak mahu ni. Ada. Okey, baru boleh. Methane dia punya ni CH4. This is methane. Nitrogen jenislah N2. Okey, gas. Dan mereka ini tidak bertindak balas antara satu sama lain. Jadi kita boleh menggunakan Dalton's law. Okey, mula-mula methane duduk dalam ni, bekas dia kecil, 7.5 liter. Bila dia buka valve, sekarang ni dia menempati kawasan yang lebih luas. Volume dia adalah 7.5 akan campur dengan 5.75. Itulah volume yang baru bagi methane. Begitu juga volume yang baru bagi nitrogen. Mula-mula adalah 5.75. Bila kita buka valve, volume dia sekarang adalah campuran 7.5 campur dengan 5.75. Dan kita tahu hubungan antara volume dengan pressure ialah apabila volume besar, pressure dia akan drop. Jadi itulah yang
pertama kali yang kita kena buat untuk mencari apakah pressure yang baru apabila kita buka valve bagi bagi methane dan juga bagi nitrogen. Kita kena cari yang tu. Okey, maklumat semua dah ada, iaitu maklumat saya buat yang methane dulu. Methane A lah, dalam test A mula-mula dia 7.5 liter, pressure dia 3.5 atm. Okey, lepas tu dia kata same temperature, jadi kita boleh dia jadi constant lah, jadi tak masuk. Jadi kita ada pressure dengan volume, jadi yang kita akan gunakan ialah P1 B1 P2 B2, iaitu Boyle's law. Okay. Kita akan gunakan Boyle's law, iaitu P1 B1 P2 B2. Okay. Kita akan gunakan ini. Okay, sekarang saya nak masukkan P1 ini ialah P yang baru, pressure yang baru, V1 ialah volume yang baru. Okay. P yang baru kita nak cari, iaitu P bagi methane, CH4 seperti ini. Okay. V1 ialah volume yang baru, iaitu 7.5 liter ni, 7.5 campur dengan, bila buka dia besar, 5.75 macam tu. Alright. And then P2 ini P yang lama. P yang lama ini 3.5. V2 adalah V yang lama. V yang lama 7.5 liter. Jadi kita akan dapat P methane yang baru. Kita akan dapat P methane baru. Boleh tekan calculator. Dan jawapan dia adalah, saya cek. Ini jawapan nombor. Dan jawapan dia adalah satu 1.98 1.98, betul kan? 1.98 ATM. 1.98 ATM. Dan ini bila kita cek memang dia selari dengan teori, iaitu pressure dia mesti drop sebab volume dia besar. Asal dia adalah 3.5 atm, sekarang sudah jadi 1.98. Jadi kebenaran ada di situ. Okay, kebenarannya logik lah, dia logik. Dia logik, mana kita taklah silap tekan calculator. Dan sekarang saya nak cari pula untuk nitrogen pula. Sama juga formula kita pakai. P1 B1 P2 B2. Ini ialah Boyle's law kan. Jadi sekarang ni kita cari P yang baru bagi nitrogen. Dan V dia sama lah macam kawan ni. 5.75 7.50 kita campur, mesti sama lah kan. 7.5 campur dengan 5.75. P, okey, kita pergi P yang lama. P yang lama dia yang ni. P yang lama dia ni 6.2 atm. Jadi adalah pressure yang lama. Dan volume yang lama adalah 5.75 ni. Sikit lagi, okey. Iaitu ni dia, volume yang lama 5.75. Okey, jangan silap ambil lah. Nanti dia ambil kawan ni pula 7.5, ambil salah. Jadi setelah dikira kita dapati pressure yang baru setelah volume itu menjadi besar ialah 2.69. Okay. 2.69. Okay. 2.69 atm lah, mesti pressure sama.
Dan bila kita fikirkan secara logik, okey logik sebab dia dah drop daripada 6.2, pressure dia dah jadi 2.69. Logiknya adalah, alright. Kita belum lagi dapat jawapan ya, sebab kat sini dia nak ratio. Dia nak ratio dan dia nak number of mole. Makna dia, kita kena mencari number of mole. Okay. Untuk mencari number of mole ini, ada banyak cara. Cara yang panjang, saya beritahu cara panjang tapi saya tak akan buat. Ialah setiap satu ini kita boleh cari dia punya number of mole dia menggunakan PV ikutin RT. PV ikutin RT kita boleh cari nanti number of mole of CH4, kita guna PV ikutin RT, kita boleh cari number of mole of nitrogen. Okay, lepas tu kita dah cari tu, lepas tu kita buatlah dia punya ratio dia. Okay, itu satu cara. Satu lagi cara ialah kita buat cara Dalton's law. Sebab mereka ini tidak bertindak balas antara satu sama lain, dan untuk menggunakan cara Dalton's law ni ada satu formula yang kamu kena hafal. Senang saja formula dia, saya namakan dia sebagai PAZAP, PAXAPP. Jadi bunyi dia PAZAP, PAZAP. Dan ingat, di dalam kimia persamaan perlu dihafal. Semua persamaan perlu dihafal. Semua persamaan. Kamu cuma akan diberikan table of relative atomic mass dengan list of selected constant dan unit and conversion factor. Itu saja dia bagi. Yang lain-lain formula hafal lah, PAZAP ke, PV quantity and so on. Okay. Jadi saya akan menggunakan PAZAP ini. PA ni apa? A ni apa-apalah. Katakan saya nak pakai yang CH4 sebagai rujukan. Okay. Dan PT adalah P total lah. Kita boleh campur dua ni. Senang je dapat dia. Okay. X ni apa? X adalah mole fraction. Mole fraction, total of mole fraction akan jadi satu. Itu yang senang ni dalam pengiraan ini. Kerana total of mole fraction mesti akan jadi satu. Jadi, kita tak tahu kan mole fraction of methane. Kita pun tak tahu mole fraction. Kita tak tahu mole, number of mole of methane sebab dia tak bagi mole, dia tak bagi mass. Kalau bagi mass senang kita cari. Tapi kita tahu mole fraction, total of mole fraction akan equal to 1. Jadi kita boleh letakkan, kita nak gunakan matematik lah ni. Kita katakanlah let's mole of CH4 ni sama dengan X katakan. Lepas tu pula mole nitrogen ni sama dengan Y. Kita macam tu lah. Matematik kan suka X campur Y kan. Jadi akhirnya kita dapati bahawa X campur Y akan sama dengan 1. Okey, X campur Y akan sama 1 dari segi mole fraction. Terhilang pula. Okey, tak apa. Mole dari segi mole fraction ni akan jadi X campur Y ni akan jadi sama dengan 1. Okay. Macam tu. Jadi kita pun nak gunalah ni. Okay. Sekarang ni saya akan gunakan ini, tetapi saya menjadikan ini PA ini sebagai CH4. PA adalah partial pressure. Berapa partial pressure of CH4? 1.98. Jadi saya tulis 1.98. Okay. XA. XA ialah kalau merujuk pada CH4, CH4 adalah X. Ini ya, CH4 sama dengan X. Bawah ni adalah X. Mole fraction adalah mole. Kalau formula dia, formula untuk X ini, tulis kat atas ni pula, ialah N NA katakan. Bawah ni lah N total. Ini dia formula satu lagi awan nano kat atas ni. Okey. Betul. NA adalah number of mole lah. Number of mole of A divided by number of mole total. Jadi sekarang ni saya menggunakan A ini adalah methane. Jadi X lah. Saya assume dia sebagai X. Jadi N total dia adalah X campur Y yang bersama dengan 1. Ini pun 1 lah. Macam tu saja. Kemudian P total 1.98 campur dengan 2.69. Kalau kita campur dua tu dapat jawapan dia ialah campur berapa? 4.967 kan?
Okay. 4,67. Ni 4,67. 4,67. Okay. Nampak kita dah dapat X. Dan X itu ialah mole of CH4. Okay. Kira kita dapati X itu X yang bersamaan dengan number of mole of CH4 bersamaan dengan berapa ya sini 0.42 mol. Dah nampak gaya lah nak dapat jawab soalan ni. Kemudian satu lagi kita memerlukan mole of N2 ni iaitu Y. Menurut persamaan tengok sini. X campur Y sama dengan 1 kan. X campur Y sama dengan 1. X dah tahu dah. 0.42. Campur Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan tolaknya tolak 0.58. 0.58 mol. Okey, dah dapat tu. Memang sangat-sangat memudahkan untuk kita menghabisi. Dan bila mol, dia nak mol macam ni. Dia nak mol NCH4 N2. Jadi 0.42 nisbah 0.58. Tapi selalunya kita akan menisbahkan dia satu terhadap apa-apa kan. Jadi bagaimana kita nak menjadikan CH4 ni satu, kita bahagi dengan 0.42. Belah sini pun kena bagi dengan 0.42. Jadi ini akan jadi satu nisbah 1.38. Jadi inilah jawapannya. Ada faham? Faham tak? Halo. Nak dengar respon sikit? Boleh tak? Faham? Okey, bagus. Tak tanya apa? Tak tanya? Semua faham? Okey. Yang X tu macam mana dapat? X ni, kita anggap, kita assume lah sebab kita tak tahu. Kita memang tak tahu pun mol methane, mol nitrogen kita tak tahu. Jadi kita letak sebagai X. X tu unknown lah, kita tak tahu. Dan ini X campur Y sama 1 ni memang itu ialah boleh kata formula untuk mole fraction. Mole fraction ini dia akan campur semua akan sama dengan 1. Itu yang best dia. Jadi kita boleh menggunakan Pazap. Formula Pazap ni. Ini Pazap. Kita assume yang X mol ni sama dengan X. Okay. Ada satu lagi cara panjang guna PV ikutan RT. Tapi dia panjang lah. Sebab kita ada semua maklumat tau. Kita ada maklumat volume, kita ada ni pressure, kita ada tapi temperature tak ada. Temperature tak ada. Mana nak pakai PV ikutan RT? Tak boleh. Memang kena pakai cara ni juga. Kalau dibagi maklumat temperature kat sini, kita boleh pakai PV ikutan RT. Tapi kat sini ni tidak ada maklumat PV ikutan RT. Jadi kita boleh pakai P dengan V yang ni lah boleh. Dapat pressure. Jadi kena guna ni lah. Kena guna Pazap ni lah. Pazap. Ini adalah formula bagi Dalton's law. PA, XA, PT. Ini adalah partial pressure untuk apa-apa lah kalau CH4. Kalau kamu nak gantikan N2 pun boleh sini. Jadi ini akan jadi 2.69. Yang ini akan jadi Y lah. Y per over 1 juga sama. Yang ni sama 4.67 sebab ini adalah P total. Campuran dua pressure, partial pressure of methane and nitrogen. Okay. Boleh tak? Boleh nampak tak? Halo? Yes, sir. Dia bab ni dia matematik sikit lah. Matematik tingkat 4. Tingkat 4 dan 3 ni. Ada X, Y. Okay, kita tengok yang nombor 8. 500 mil of vessel. Hari ni saya ber-PCR di rumah.
Okay. A 500 ml vessel containing 1.35 gram of chlorine gas has a pressure of 760 m3. When a certain amount of gas enters the gas rises, okay. Dia ada tetap jaga ada. Okay. Sampai dia buka mic itu. 500 ml vessel containing 1.35 gram of chlorine gas has a pressure of 760 m3. When a certain amount of oxygen gas is added to the vessel, masuk oksigen pula. Mula-mula dalam satu vessel tu, dalam satu bekas tu, ada chlorine gas. Dia bagi pressure 760. Volume bekas tu 500 lah. Lepas tu kita masukkan certain amount of oxygen, masuk oksigen dalam kan. Jadi kita tahu bahawa oksigen tersebut juga dia ada pressure yang tersendiri. Dia pun akan bagi pressure. Jadi the gas pressure rises to 865 mm3. Mana dia beza memang berbeza. Itu kereta, tapi beza antara 865 dengan 760 itulah pressure yang diberikan oleh oksigen. Betul tak? Boleh kan? Alright. Assume that the gases do not react. Bila dia kata macam ni, dia tak suruh guna Dalton's law. Dalton's law lah. Assume that the gases do not react with each other and the temperature remain constant. Calculate the mass of oxygen gas added into the vessel. Kita masuk dalam tu, berapakah mass of oxygen. Dan sebelum sampai kepada mass oxygen, of course kita kena cari dia number of mole. Kan? Dan number of mole ada di mana? Ada di persamaan PV ikuti NRT ada, dan juga persamaan Dalton's law model kan, Pazap tadi tu, Pazap ada dalam. Alright, jadi itu yang kita akan guna nantilah. Okay, jadi bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah? Bila kita baca, kita kena faham dulu. Okay, ada satu bekas di dalamnya ada. Ni kalau kita nak lukis, saya suka lukis kan, lukis dia nampak sikit. Kita ada satu bekas, tak kisahlah bekas tu 4 segi ke bulat ke. Dia buat bulat best kan, buat bulat. Dan dia ada satu valve yang kita boleh masukkan gas yang lain. Okay. Apa ni, bekas yang macam belon ni, tapi bukan belon lah, sebab kalau belon kita masukkan dia kembang kan. Bila dia kembang nanti dia punya pressure dia sama balik, cuma volume yang kita anggap bekas tersebut dia tak boleh kembang, dia still 500 ml. Dia still 500 ml lah, dia tak boleh membesar. Okay, dalam ni ada chlorine. Okay. Chlorine alone dia akan bagi yang mana chlorine ini berat dia 1.35 gram. And chlorine alone sebelum masuk gas oksigen memberikan pressure 760 mm3. Macam itulah. Lagi apa lagi dia kata? Itu saja maklumat dia kan. Seterusnya kita buat macam ni juga. Bekas yang sama, volume yang sama, kita masukkan oksigen. Jadi sekarang ni dalam ni dah ada klorin, dalam ni dah ada oksigen. Klorin ni still 1.35 gram sebab dia tidak bertindak balas. Ini still 500 ml. Tapi pressure sekarang ni dah berubah menjadi 865 mm3. Okay, mm3. That means pressure yang dikenakan oleh oksigen sudah tentu tolak kan. Jadi kita dengan senang hati kita boleh kata macam ni lah. P oksigen sama dengan P total tolak P klorin. P total yang ni lah 865 ni kan. 865 tolak yang klorin saja iaitu 760. Jadi awal-awal lagi kita dah boleh dapat partial pressure of oxygen iaitu 105 mm mercury. Okay, mm mercury Hg.
ini adalah pressure oksigen dan ini sangat penting sebab kita nak guna dia. Kita nak guna dia untuk mencari nanti number of mole. Okay. Sebelum tu saya nak bagi sedikit maklumat lah. Mungkin kamu sebab banyak sangat pressure yang ada, tapi sebenarnya tak sesama mana. Kita ada pressure yang bernama Torr, yang bersamaan dengan sebenarnya milimeter mercury. Torr dengan milimeter mercury ni sama ya. Satu Torr sama dengan 1 milimeter mercury. 1 milimeter mercury. Okey. Ini bukan Torr son of Odin tu, ni Torr lain. Sama juga macam Pascal. Pascal bersama dengan Newton per meter square. Newton per meter square sama je. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter square. Ataupun kadang-kadang diberikan kilo Pascal. Jadi kalau kilo Pascal mestilah sama dengan kilo Newton per meter square. Okey. Dan kita ada satu lagi pressure. Jadi pressure semua ada 5 lah. Torr, milimeter mercury, Pascal, Newton per meter square yang kamu akan jumpa dalam ni. Satu lagi adalah ATM. Ni bukan yang kad nak keluar duit tu. Atmosphere lah. ATM ini adalah ringkasan daripada atmosphere. Ini satu lagi pressure. Dia alone lah, dia seorang-seorang, dia tak sama-sama. Dan untuk menukar kepada ATM, semua kita bahagi-bahagi lah. Torr, daripada Torr kepada ATM, bahagi 760. Pascal ataupun Newton per meter square atau kepada ATM, bahagi dengan 135, saya pun tak ingat. Tapi tak apa, di dalam buku ni ada. Unit and conversion factor, 1 ATM equal to 101,325 Newton per meter square ataupun Pascal. 101,325. Jadi bahagi kan 101,325 kalau kita ada di dalam Pascal untuk ditukarkan kepada ATM. Okay. Boleh kan? Alright, kita dah clear tu senang. Sebab dia di dalam kebanyakan pengiraan, di dalam kebanyakan lah, bukan semua, tapi kebanyakan, kita perlu menukarkan kepada ATM apabila melibatkan dengan R, gas constant tu, yang kamu nak guna 008206. Kalau nak guna tu, dia mesti pressure di ATM kan. Jadi kita kena tahu tukar unit. Okay. Itu sedikit maklumat. Jadi, tapi sekarang ni kita akan menurutkan yang ni lah. Okay, tak habis lagi ya. Jadi kita dah dapat dah partial pressure of oxygen tolak saja 865 ni. Dan 865 ni inilah total pressure. Di sini pun dia ada beritahu sini. The gas pressure rises to. That means ini adalah total pressure. This is total pressure lah di dalam bekas ni. Okay. Sekarang ni kita nak cari apa ni, pressure. Kita nak cari gas of oxygen tu kan. Jadi mula-mula kita cari ni dulu. Kita cari dia di dalam kimia ni. Kalau kamu jumpa dengan ini, jumpa dengan apa ni? Dengan mass kan. Sebenarnya ada satu maklumat yang dia nak bagi tahu kita tetapi tidak dibagi tahu secara nyata, iaitu tukar kepada nama umum kan. Kimia dalam bab 2 kan belajar itu, bab 1 bab 2 kan. Cerita pasal mole, berkaitan mole dengan mass, dengan volume, STP, number of particle kan. Itu. Jadi 1.35 tu kita tukar dulu dia kepada mole of chlorine Okay. Itu tak ada masalah. Mudah saja, iaitu mole atau ringkasnya kita guna N kecil ni. NCl2 atau boleh tulis nama umur lah. Iaitu mass over MR kan. Mass dia adalah 1.35 tadi. And then kita akan bagi dengan molar mass of chlorine. Kalau kamu boleh cek dekat lampiran yang bagi, chlorine adalah 35.5 darab 2 lah. Sebab dia Cl2 kan, darab 2. Jadi jawapan dia adalah 0.019 mol lah. 0.19. Okey.
Kenapa kita nak cari yang ni? Dia ada reason dia. Kita nak guna Pazab lagi. Dalton's law lah, Pazab. Sebab dia kita dah ada sekarang partial pressure of chlorine. Ini. Okey, kembali semula. Dengar kan? Halo? Halo? Dengar. Nampak? Yang penting nampak dan dengar lah. Okey, nak guna balik Pazab ni. Pazab lagi. Pazab ni sebab senang nak ingat. Kalau kamu tengok buku, dia ada PB, XB, PT. Nak sebut apa? Tak tahu. Payah kan? Ataupun PC, XC, PT. Nah, jadi Pazab boleh guna. PA, XA, PT. Pazab. Belakang tu ada T. Tapi jangan tahu sebut tapi tak tahu apa dia. Okay, kita akan guna Pazab. Dan Pazab ni, A ni, kita merujuk kepada spesies. Spesies apa pun kita bagilah. Spesies versus alien. Bukan. Spesies apa yang kita nak. Dalam kes ni, kita ada number of mole of chlorine. Jadi sekarang ni, saya akan masukkan nilai-nilai yang saya dah tahu. Yang pertama ialah, yang kita tahu ialah chlorine. Jadi kita masukkan chlorine. Chlorine, chlorine tadi, ini dia. Dia punya pressure ialah 760. Okey, 760. Kita boleh tukar kepada ATM ataupun kita nak terus pada millimeter mercury pun tak ada masalah. Sebab dia cuma nisbah. Yang penting kita tahu mol. Kita nak tahu mol sebenarnya guys. Jadi saya akan pakai yang asal 760. Nak tukar pada ATM pun tak ada masalah. Bagi 760 jadi satu yang mana kan. Jadi saya kekalkan yang 760 millimeter mercury untuk klorin. Ya. Ataupun saya buat jenis lah. PCl2 lah. Baru tak kena. PXCl2 ni still P total lah. Baru tak keliru lah kita nak buat apa kan. Okey, jadi bersamaan dengan partial pressure of chlorine tadi ialah 7 ni dapat apa nak 760. Okey, XCl2 ialah mole of chlorine macam tu. Bawah dia tadi ialah hasil tambah. Okey, hasil tambah yang nanti kalau dalam nisbah dia akan jadi satu. Jadi nak hasil tambah NCl2 cuma ada dua gas saja, NO2 lah. Okey, so darab dengan P total. P total yang ni. Yang ni. Ni 865 ni. Ni rises to 865 tadi. Jangan silap ambil. Okey, 865. Ini adalah 865. Okey. Millimeter mercury. Dia masih sama lah. Kalau ni 760 mmHg, yang ni pun 865 mmHg. Dia masih sama. Kalau kamu tukar pada ATM, ni pun kena tukar pada ATM pun benda sama juga. Okey. Lepas tu kita masukkan lah. Saya salin balik lah. 760. NCl2 tadi kita dah kira lah. NCl2 0,019. Okey, 0,019 bahagi dengan 0,019 campur dengan NO2. Sekarang kita cuma ada satu unknown saja, nampak? Kita ada satu unknown, jadi dia selesai lah. Di dalam matematik ni, kalau ada satu unknown, garanti boleh selesai. Kalau ada dua unknown yang kita tak tahu, kita kena buat bersama serentak kan. Kita kena buat bersama serentak baru kita dapat. Jadi kat sini nanti, kalau kamu kira, kamu akan dapat yang ni, saya tak mau nak tunjukkan cara, tak tahu, ni matematik tingkatan 3. Jadi, number of mole of oxygen akan dapat nanti 2.62. 62 eksponen negatif 3 mole.
Okay, kita dah dapat nombor mol of oksigen. Nah, ini sesuatu yang bagus. Sebab kalau dapat nombor mol, ini negatif. Kalau dah dapat nombor mol sudah tentu dengan mudah kita boleh dapat jauhkan jalan. Okay. Dengan mudahnya kita boleh dapat nanti mass kan. Sebab ni jangan tak tahu. Ni kalau tak tahu macam mana nak tukar kepada mass. Mass ialah mol darab molar mass kan. Jadi mol kita dah tahu 2.62 eksponen negatif 3. Jangan lupa molar mass ni adalah molar mass oksigen. Oksigen adalah 16 kali 2. 32. Dan 8.38 eksponen negatif 2 ataupun 8 kali 10 kuasa negatif 2, unit dia adalah gram. Unit bagi mol semua memang kena tulis. Jangan lupa. Okay, 8.38 eksponen negatif 2 gram. Boleh tak? Halo? Boleh tak? Boleh. Tidak? Boleh. Simple je kan? Jadi apa guna duk kira P oksigen ni? Macam tak berguna kan? Sebenarnya berguna juga kalau kita nak ambil P oksigen. Letaklah sini oksigen 105 kat sini. Atas sini dia akan jadi nanti kita tak tahu dia akan jadi X. Ini X. Tapi kalau macam tu dia jadi tapi tak ada masalah sebenarnya, boleh selesai juga. X ini kita tahu. Boleh juga. Ni pun 865. Okay. Salah satu kita buat, kita boleh dapat dia punya nombor mol dia. Okay. Kalau tidak ada bahagian ini pun kita boleh selesai sebenarnya. Alright. Seterusnya. Sebab itu yang dia tanya kan. Dia tak tanya benda lain. Kita klik the math dia tanya. Jadi itulah. Okay, nombor 9. Kita tengok nombor 9. Okay. A sample of oxygen is collected over water at 20 degrees Celsius and a pressure 738 torr. Its volume is 310.0 ml. Given that the vapor pressure of water is 17.5 torr, what is the partial pressure of oxygen? Okay. Kalau kita dapat satu soalan, kita collect oksigen melalui apa yang kita panggil water displacement. Ini water displacement, kalau tak salah kamu pun ada belajar juga ataupun buat eksperimen juga masa ke tempat ataupun di kata 5 kan. Ada ingat tak? Ke lupa? Kalau tak salah begini dia punya eksperimen dia. Kat sini ada bom, waktu dia bakar. Tu sini macam tu, macam ni lah lebih kurang. Sini tutup. Sini ada satu bekas yang penuh dengan air, yang ni kita bubuk macam ni kan. Mula tabung uji ni kita penuhkan dengan air. Okay, lepas tu ini adalah bahan dia, hidrogen peroksida ke apa ke, lepas tu panas kan, dia akan mengeluarkan gas hidrogen. Hidrogen tu akan masuk, dia akan menyesatkan air dalam ni, air pun akan turun, dalam ni akan masuk gas oksigen. Lepas tu kamu keluarkan, kamu tutup, lepas tu uji dengan kayu uji berbara lah menyala kan. Inilah yang kamu buat, bubuh kayu uji menyala dengan bara. Okey, gas oksigen. Ini dipanggil water displacement. Okey, kita collect oksigen ke apa-apa lah. Apa-apa gas yang melalui cara ni dia menyesarkan air. Dia menyesarkan air, kita dapat collect. Tak semestinya oksigen. Gas-gas lain pun. Tapi cara yang kita buat ini juga, dia melibatkan nanti ada air yang dalam ni juga menjadi wap. Jadi yang kita collect itu dipanggil wet gas. Wet, basah, gas basah. Gas pun boleh basah. Sebab dalam gas tu ada wap air. Jadi dipanggil wet gas. Okay.
Sekarang soalan tanya kat sini, what would be the volume of the oxygen when dry at STP? Alright, tak tahu. Kita jawab dulu soalan ni. A dulu, kita jawab A dulu. Dan kita kena menggunakan lagi sekali Dalton's Law. Dalton's Law kata apa? PT, P total, P oksigen yang kita collect campur dengan P, campur dengan vapor pressure of water, macam tu. PT, P oksigen plus pH2. Dan P total ini memberikan oksigen yang bercampur dengan air ini kita panggil wet oksigen. Macam tu. Jadi, deng-deng, nampak ni 738 tor ni, 738 tor ini ialah P total. Ni ialah 738. P oksigen kita kena kira lah. Dan pH2O ni dia 17.5 tor. Akhirnya kita dapatlah. Dan kiraan P oksigen itulah dipanggil dry oksigen. Kita tolak dapat 720.5 tor. Okey. Yang ini kita panggil pressure of dry oxygen. Dry lah, tak ada ayam dia telah dikeluarkan dari sini. Kalau campur dengan air dia jadi 738. Ini dia panggil dry tu. Dry oxygen. Dah ada kering lah. Kita dah tolak lah. Kita dah tolak pressure of water vapor tu yang memberikan pressure 17.5, jadi panggil dia dry lah. Okay. Jadi soalan dia, given what is the partial pressure oxygen? Ni macam mana? Okay, dah dapat. Dan kiraan kita itu memberikan dry. Okay, B. Kita masuk B pula. What would be the volume of oxygen when dry at STP? First, kita kena tahu what is STP. STP tu apa dah? Seorang tolong jawab STP tu apa? S tu stand for standard. T Temperature. P Pressure. Bagus. Apakah standard untuk temperature? Berapa? Suhu standard untuk STP ni. Ni kena tahu tau. Kalau tak tahu, macam mana kita nak jawab? Sebab dia tak bagi pun. Ya, berapa? 22.4. Temperature. Berapa? 22.4. Yang tu dia punya volume. 22.4 tu volume. Itu volume of oxygen at STP kan. Tapi STP ni dia ada temperature sendiri. Temperature dia adalah 0 degree Celsius. Dan pressure dia adalah 1 atm. Okay, ini kena tahu. Ini first kamu kena tahu ni sebab nanti baru kita boleh membuat hubungan kat bawah tu, dekat B tu. Kalau dibagi room temperature, RTP kan, biasa dengan RTP kan. RTP berapa dia punya temperature kan? RTP. Berapa? Room temperature berapa? RTP. Berapakah temperature RTP? Cepat seorang. Dia punya ni still 1 atm, ni no problem. Dia punya temperature, apa kena tahu tau? Kalau soalan ni ditukar, what would be the volume of the oxygen when dry at RTP? Lain pula dia punya jawapan dia. Kalau RTP berapa dia punya temperature? Cepat, siapa nak jawab? Kalau tak jawab ni saya tak teruskan. Berapa? Mary Nisha nak jawab? 25. 25 degree Celsius. 25 degree Celsius. Ni kena tahu 25 degree Celsius. Jadi kalau kamu diberikan, dia kadang-kadang soalan memang dia tak bagi. Dia tak bagi pun apa value dia kata room temperature saja. Jadi kena ingat 25 darjah Celsius. Pressure saya tak risau sebab dia memang 1 atm je. Dia punya semua 1 atm. Kalau STP 0 degree Celsius. That means kalau kamu berada di Rusia, bila disebut room temperature
Rusia masa tu musim dingin, dia kena duduk dalam satu bilik, dia kena set dia punya bilik dia menjadi 25 darjah Celsius. Kita duduk kat Malaysia kan, tengah-tengah hari kan, mungkin 30 degree Celsius panas, tekan aircon 25 kan. Okey, jadi bila kita tahu tu, Malaysia kita dah tahu, jadi kita boleh buat macam ni. Kita ada dua keadaan sekarang, keadaan sebelum STP dan keadaan STP. Sekarang kita tengok apakah sebelum kita ada, saya akan catatkan dia punya value-value yang ada. Pertama ialah temperature ialah 20. Okey, ni yang sebelum 20 degree. Tak siap. Yang ni kita taruh 0. Ni 1 atm. Okay. Kemudian dia tanya volume, tau. Kita pun buat tanda soal. Ini untuk memudahkan lah. Kalau kamu dah mahir tak apa. Kalau kita masih tercari benda lah dia nak cari kan. Jadi berapa pressure sebelum? Ni kena ambil yang ni. Oksigen ni yang dry, sebab dia kata sini dry. Nampak ni? Dry. Okay, dry dia ialah 720 torr. 720 torr. Okay. Volume dia berapa? Ada tak dia bagi volume kat sini? Mari kita lihat. Ya, ada kat sini. A sample of oxygen collected over water 20. Pressure, yang ni tak pakai lah sebab ini wet. Ni dia 310 ml. Jadi kita buat sini 310 ml. Okay, nampak tak? Kita dah ada maklumat, kita ada temperature, kita ada volume, kita ada, ni tak ada volume lah, sebab suruh cari. Pressure, kita ada 1 atm, sini adalah 720 torr. Kita kena samakan dia punya pressure kena bagi sama lah kan. Dan kita ada 3 benda tau. Kita ada pressure, kita ada temperature, that's mean kita kena pakai yang ni lah, persamaan yang macam ni untuk menyelesaikan ini, iaitu P1, V1, T1, P2, V2, T2. Kita kena guna ni lah sebab kita ada 3 benda. 3 benda kan. Tapi kena ingat lah, ni kena bagi sama. Jadi sekarang ni saya perlu menyamakan ini 720.5 ni kena bagi sama dengan ATM tadi seperti yang saya sebut. Ini kita bahagi dengan 760. Bagi siap-siap. Senang kita nak kira lah. Jadi 720.5 bahagi dengan, ataupun rasanya kalau biar dia tol lagi senang sebab 1 ATM sama dengan 760 kan. Jadi rasanya saya nak kekalkan 720 lah. Tak apa-apa, biarkan dia sebab itu lebih mudah sebenarnya. 720.5 yang 1 ATM sama dengan 760. Itu lagi mudah. Jadi saya buat yang tu. Okey, yang ni saya tukar kepada 760 torr. Kan? 1 ATM sama dengan 760. Boleh kan setakat ni? Mana saya tahu kosong, mana saya tahu ni sebab dia STP. Dan kita tahu yang ni tak boleh pakai. Kita kena pakai apa ni, Kelvin. Okey, jadi saya akan masukkan dalam persamaan ni ya. Boleh tulis tahu ni lah kot. Jadi tulis kat sini. Nak dapat ruang yang hilang terus. Ni saya asingkan macam tu. Jadi pakai P1 V1 over T1, P2 V2 over T2. Okey. Sekarang ni P1 ini ialah saya suka guna yang ni ialah benda yang kita tak tahu, yang dekat sini ni lah. Yang belah kanan kan. Yang kita tahu, yang semua maklumat ada letak belah kanan. Tapi nak buat macam mana pun tak apa. Ini untuk memudahkan lah. Jadi P1 ini saya rujuk pada sini 760. V1 ini saya merujuk pada sini kita tak tahu.
volume kita tak tahu. V1 lah, V1 lah. Okey, kekalkan V1. T1 rujuk pada sini kosong. Mesti dalam Kelvin kosong campur 273. 273. Okey. Kau nampak di sini. Pressure 720.5. Kita ambil kat sini. Volume dia ni 310 ml lah. Jadi nanti oleh kerana ini ml, nanti jawapan V1 pun ml juga. Dan temperature ialah 273 campur dengan 20, 277 campur 29. 293. Okay, dapatlah. Ya, itulah jawapannya. Mudah sahaja. Iaitu 274 ml. 274 ml. Inilah volume of gas dry lah, kita panggil dia dry. Dan semua kiraan sebenarnya dia kena dry lah, tak boleh basah. Mana boleh sebab takkan nak masuk air sekali kan. Jadi kalau kamu nampak salahnya, what would be the volume of oxygen kalau dia tak kena dry pun benda yang sama lah. Kita kena mendrykan dia, mengeringkan apa gas oksigen tersebut dengan cara menolak dengan 17.5. So, okay? Ada faham? Boleh ke? Ada tanya apa? Tentang ini? Boleh ya? Sir. Alright. Kalau saya tukar soalan ini kepada room temperature, berbeza ialah di sini saja. Ini jadi 25. Ya, yang lain semua sama lah. Jadi ini bukan 293 lah. Campur lagi 25. Kalau dia kata room temperature. Okey, itu saja. Kemudian 10. Ni nak biar ni. Habis buat gas. Habis buat gas. Apa? Kalau ni liquid. Okay. This the postulate of the kinetic molecular theory of gases. Namanya apa? Pertama kan, yang ni kamu kena hafal, kamu tengok buku. Sini dia kata postulate tau. Postulate lah. Kinetic molecular theory of gases. Jadi dia ada senarai dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya cuma bagi poin-poin dia saja. Yang pertama, poin pertama ialah large number of molecule. Dia mesti large number, mesti banyak lah sebab gas kan kecil kan. That are in continuous random motion. Okay. Dia mesti continuous, lepas tu random pula tu, dia punya motion dia, pergerakan dia. Itu ialah postulate yang pertama. Postulate yang kedua ialah volume of gas molecule is negligible. Diabaikan, kita abaikan volume of gas. Gas kan sebab apa? Sebab kita membandingkan dengan, sebab gas ni dia mesti duduk dalam bekas. Bekas tu, container sangat besar, volume of gas sangat kecil, jadi dia diabaikan. Okay. Jadi kita akan ada dua yang diabaikan lah. Okay. Yang pertama yang ni, iaitu volume of gas. Yang kedua ialah attractive and repulsive forces. Attractive and repulsive. Sebab molekul gas tu kan, dia ada, sebelum ni pun kamu ada belajar tentang hydrogen bond, tentang van der Waals forces. Jadi di dalam gas ni kita menganggap itu semua tak wujud. Repulsive forces between molecule, sama juga, is negligible. Macam tidak ada repulsive forces. Dia duduk dekat-dekat pun tidak ada daya tarikan. Sebelum ni kita belajar apabila dua atom mendekati, atom atau molekul mendekati antara satu sama lain, akan ada attractive forces yang kita panggil van der Waals forces kan. Tapi dalam gas ni kita anggap tak ada lah. Tak ada. No
attractive or repulsive. Atom ini kalau dia sangat rapat pun nanti dia akan menolak antara satu sama lain. Itu juga tidak ada. Dari gas ni lah. No attractive forces or repulsive forces. So ayat lain lah kata buat jenis attractive and repulsive forces, itu molecule is negligible. Senang kamu nak ingat ada dua benda yang diabaikan. Satu volume gas, satu regular attractive or repulsive forces. Okay. Yang keempat, poin yang keempat ialah collision between molecule is perfectly elastic. Collision between molecule perfectly elastic. Perfectly elastic. Maksud dia tidak ada tenaga yang dihilangkan. Tenaga tak hilang tau. Perfectly elastic, dia cuma dipindahkan. Di dalam molekul, pergerakan molekul ni, dia pergerakan dia tak sama tau. Ada bergerak sangat laju, ada bergerak sangat perlahan, ada bergerak sederhana kan. Macam kereta di jalan raya lah, ada yang memecut sampai 120 km, ada yang 100, ada yang 60, ada 70. Jadi kita apabila kereta yang 120 tu langgar kereta yang 60 yang slow sangat tu, jadi nanti kereta yang 60 tu akan laju menjadi 120, yang 120 jadi 60. Macam itulah. Perfectly elastic. Dan bila dia perfectly elastic, dia langgar kereta tersebut, kereta tak kemek pun. Tambah dia jadi laju. Tapi itu tidak berlaku di alam nyata lah. Kalau langgar gerenti, kemek kereta tu, tertungging terbalik dan sebagainya lah. Tapi kes dia macam tu, dia langgar tadi dia laju, dia langgar orang dia jadi slow, orang slow jadi laju. Perfectly elastic. Dan yang kelima, poin yang kelima ialah average kinetic energy proportional to the absolute temperature. Sebab tu saya kata tadi ada average kinetic energy. Setiap gas tu tak sama dia punya energi dia, ada yang laju, ada yang slow, tapi kita ada average dia. Kita nanti boleh ambil average dia, campur semua kelajuan-kelajuan yang ada bagi dengan total kan. Dan average kinetic energy ni kalau kita tingkatkan suhu, average kinetic energy pun akan meningkat. Kita kata kat sini directly proportional lah. Tapi mesti absolute temperature in Kelvin tu is directly proportional to absolute temperature. Jadi inilah 5 yang kena tahu postulate of kinetic molecular theory. Ada 5. Molecule move in random motion. Okay, lepas tu volume of gas is negligible, attractive repulsive forces is negligible, collision between molecule of perfectly elastic, and average kinetic energy akan directly proportional to the absolute temperature. Alright. Kemudian B, under what experimental condition will gases usually behave ideally? Jadi jawapan dia adalah high temperature. Sebab sini dah beritahu dah ni, nampak ni. Directly proportional to the absolute temperature kan. Jadi dia akan behave ideally at high temperature, low pressure. Jawapan dia B, high pressure, tak boleh, high temperature. Dia mesti high temperature, jangan tertukar lah. High temperature and low pressure. Okay, kenapa high temperature? Saya dah beritahu tadi, sebab average kinetic energy akan meningkat, jadi dia akan bergerak dengan lebih pantas, dengan lebih laju. Dan apabila dia punya tenaga yang kuat, tenaga yang tinggi, menyebabkan attractive forces ini memang diabaikan. Okay. Sebab bila dia boleh bergerak dengan laju, dia boleh nanti mengatasi attractive forces. Kalaupun ada molekul nanti bila dia duduk mendekati antara sama lain, dia akan ada attractive forces kan. Tetapi oleh kerana dia mempunyai tenaga yang besar, yang tinggi, at high temperature, dia boleh mengatasi lah. Sebab tu at high temperature dia akan behave ideally lah. Seperti yang kita dipostulitkan oleh kinetic molecular theory. Kemudian low pressure pula. At low pressure kita kaitkan dengan volume. Low pressure means volume besar. Bila volume besar, sudah tentu gas molekul ini kalau dibandingkan dengan volume of container, kita dapat abai kan. Volume of gas tu memang macam tak wujud, sangat kecil. Sebab volume container besar, sebab low
pressure rendah. Low pressure means volume besar. Okay, boleh ke penangan macam tu? Lebih kurang macam tu lah penangan dia. Dan tak perlu pun kamu panjang lebar sangat sebab soalan exam nanti, soalan objektif saja. Mungkin dia simple-simple yang macam ni. Kemudian last sekali ialah compare the behavior of gas at high and low pressure. Okay. Jadi kalau tadi habis masalah okay. Apa nak pergi kelas lain pula kan. Jadi kita sambung esok sikit lagi ni. Kita akan sambung esok. Kemudian saya nak masuk liquid dengan solid. Dari esok kita akan faham semua bahagian state of matter. Jadi minggu berikutnya saya akan sambung balik chapter 6 yang telah ditinggalkan oleh pensyarah amali. Kemudian rasanya kita boleh masuk bab yang 7 dan bolehlah kamu bersedia untuk exam. Okay, jadi sekian dulu untuk kali ini. Dah belajar ni, kamu nak pergi tempat lain kan? Ada persoalan? Tak ada, Ana? Okay, saya stopkan dulu, stop recording ni.